Guys, sekarang Scoverto Hub telah mengeluarkan desain terbaru, which is Gear 5 Design dengan material Lycra 220 GSM ketebalan. Desain kain dengan custom made, bukan over the shelf tau, untuk nampakkan lebih hipster. Desain ini juga mesra rukuk dan mesra sujud. Hubungi nombor di bawah atau tekan link di pin komen untuk support Kimi Scoverto licinkan 200 stok ini dalam masa 3 hari. Saiz dari S sehingga 4XL. Jersey ini ready stock out. So please dapatkan segera kerana stok sangat terhad. Siapa cepat, dia yang dapat. Ikutu ya rodomo. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. One Piece chapter 1099 berjudul Peace Lover atau pencinta pendamaian. Dalam chapter 1099 nanti akan bermula dengan King Bekori yang kembali ke Sorbet Kingdom bersama beberapa anggota Marine yang telah mendapat surat sokongan daripada World Government untuk menjadi raja yang rasmi buat negara Sorbet. Kuma yang sebelum ini mengetahui kejahatan King Bekori ini dan tidak ingin lagi perkara yang sama berulang ke negaranya. Kuma secara bersendirian telah menghancurkan mereka semua dan setelah beberapa permintaan, Kuma telah menjadi raja proksi untuk Sorbet Kingdom, sedangkan orang lain yang mentadbir negara tersebut. Di dalam spoiler juga ada mendedahkan bahawa Jewelry Bonnie telah secara tidak sengaja memakan sebuah devil fruit yang dari keluarga Paramisia yang bernama Toshi Nome, yang sebagaimana kita sedia maklum mampu untuk mengawal usia dirinya dan orang lain. Dalam serangan Kuma tersebut, ternyata nyawa King Bekori seliat nyawa Shogun Orochi yang masih terselamat dan telah memfitnah Kuma sebagai tyrant, dan dialah yang bertanggungjawab menyebarkan fitnah tentang Kuma. Dan sekali lagi, peperangan telah berlaku antara tentera King Bekori menentang Kuma, dan sekali lagi Kuma telah berjaya mengalahkan mereka semua. Tidak lama setelah itu, Kuma telah menubuhkan lanung dia sendiri, namun dia masih dijuluki sebagai The Tyrant, Monkey the Dragon. Kemudiannya mendedahkan kepada Kuma berkenaan Dr. Vegapunk dan lokasinya, iaitu keberadaan Dr. Vegapunk adalah di Egghead Island. Kuma telah membawa Bonnie bersama-samanya untuk ke Egghead Island bagi melawat Dr. Vegapunk. Kuma kemudiannya bersetuju untuk menjadi prototype kepada salah satu projek Dr. Vegapunk yang diberi nama Pacifista, iaitu sebuah projek pengeklonan askar-askar tempur. Kuma menerima tawaran ini sebagai ganti terhadap rawatan anak angkatnya Bonnie secara percuma. Vegapunk sendiri menamakan projek tersebut sebagai Pacifista setelah Kuma mengatakan bahawa dia adalah peace lover, iaitu nama Pacifista itu adalah bermaksud pencinta kedamaian dalam bahasa Jepun. Namun tanpa mereka sedari, Senji Garcia Saturn telah mencuri-curi dengar perbualan mereka, dan spoiler, tamat hanya setakat info di sini. So guys, dari spoiler ni kita mengetahui satu perkara bahawa Oda memang suka mengetengkan karakter yang kita benci. Itu hari Saint Carlos dah kena dah sekali Amos dengan Luffy masa dekat Human Auction House. Sekali Kak Marijoa dia buat hal lagi. Jimbik betul lah. Ingat dah kena lesing satu kali, dah muncul cahaya keinsafan dekat dia ni untuk tak menganiaya orang lagi. Tapi rupa-rupanya tidak. Itu hari kira okey lah, dia nak Kemi, lepas tu nak bunuh Hachan kan. Sekali ni dia nak jadikan anak raja tu sebagai hamba dia, kepala bapak dia. Lepas tu kita ada Orochi pula, berapa kali dah kena bunuh. Bukan kata kena penumbuk macam Saint Carlos, kena cincang kepala baik, tapi return balik. Mula-mula kena pancung dengan Kaido, lepas tu kena potong dengan scabbard. Masa kena bakar pun ada hati lagi nak bunuh Hiyori. Hai, kalaulah masa dia dah nak mampus tu dia dapat juga bunuh Hiyori, aku yakin memang ramai gila tak puas hati, termasuk aku lah. Apa lagi kan. Yang dipelikkan, Ashura dengan Izo pula kena bom, lepas tu kena dengan CP0, dah mati. Tak puas hati betul. Tapi tu tak apalah bagi aku, sebab aku tak ada personal affection sangat dengan dua karakter ni. Dan sekarang Oda perkenal lagi dengan seorang lagi musibat dajal dalam siri One Piece ni, which is King Bekori yang mempunyai nyawa setank 2 ekor tadi. Awal-awal dah kena dengan Freedom Fighter dah, selamat lagi. Kali kedua kena dengan Kuma, selamat lagi. Kali ketiga pun kena dengan Kuma. Tak tahulah dah mampus ke tak, tapi sempat lagi sebar fitnah sampai satu dunia kenal Kuma dengan Tyrant. Padahal kawan tu lah yang paling cintakan keamanan sekali, sampai nama Pacifista terilham atas keinginan Kuma dengan kedamaian yang ku cari. Ciwah nyanyi pula.
Awesome School menawarkan 3D animation online class yang pertama di Malaysia dengan pelajaran selama 9 bulan dan bertujuan melahirkan lebih ramai bakat-bakat cilik yang celik dalam seni animasi di Malaysia. Kelas animasi 3D ini menerima pengambilan pelajar pada umur 11 hingga 15 tahun bagi menggilap bakat kanak-kanak, seterusnya meningkatkan mutu industri animasi di Malaysia. Walaupun benar kita boleh menonton video tutorial di YouTube untuk belajar, namun pembelajarannya tidak tersusun dan teratur serta outdated. Dengan Awesome School ini, kanak-kanak dapat belajar dengan bersistem dan bersilibus. Ayo kita mengangkat industri animasi Malaysia setandai dengan industri animasi di seluruh dunia. Jom berdaftar dengan Awesome School segera. Link Awesome School aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Seterusnya kita juga mendapat pendedahan official berkenaan Devil Fruit Bonnie. Setelah sebelum ini kita dah tahu apa nama Devil Fruit Bonnie, tapi ini secara officialnya dinyatakan dalam alur siri utama. Dan kita juga dah maklum bahawa Bonnie sebenarnya sekarang ini berumur 12 tahun. Jadi segala kenyataan berkenaan Bonnie adalah mak kepada Kuma, Bonnie adalah ibu Luffy, Bonnie adalah bekas Ratu Sorbet, semuanya telah terpatahkan. Dan kita tahu sosok Bonnie sebenarnya bukanlah sosok sebenar dia, dan sosok sebenar Bonnie adalah ketika dia terperang di dalam sebuah bulatan ais ketika Luffy pertama kali berjumpa Bonnie di Egghead. Dan pada aku agak respect lah dengan Bonnie ni, walaupun kisah hidup dia juga pada aku sangat-sangat menyentuh hati, tapi dia tetap kuat mendepani hidup dia dan seusia 12 tahun telah berjaya menempatkan diri di dalam Liga Worst Generation sebaris dengan Luffy dan yang lain-lain, serta dapat untuk lead sebuah pirate. Kemudian pada aku agak menarik apabila sebenarnya Dragon sendiri menceritakan kepada Kuma berkenaan lokasi Dr. Vegapunk di Egghead. Sebab apa tau? Pada aku kat sini boleh membawa kepada dua kemungkinan, dan kalau korang lebih teliti mungkin boleh nampak beberapa lagi kemungkinan. First adalah berkemungkinan setelah perbincangan Dragon dan Dr. Vegapunk, Dragon mengetahui lokasi Vegapunk. Yang kedua, berkemungkinan Dragon sendiri pernah menjejakkan kaki dia di Egghead Island, yang mungkin akan lead kepada beberapa lagi teori. Kita tahu bahawa Vegapunk sendiri adalah juga seorang yang cintakan pendamaian, dan Vegapunk agak terkejut apabila di Ohara Dragon menyatakan yang dia ingin menubuhkan army untuk menentang world government. Aku faham kenapa Vegapunk agak macam menghalang Dragon, sebab mungkin dia faham apakah impak akan berlaku sekiranya peperangan all out tercetus, which is banyak casualties akan terlibat dan banyak nyawa yang akan terkorban dan banyak harta benda yang akan musnah. Jadi sebagai seorang yang cintakan kedamaian, perkara inilah yang sangat-sangat ingin dielakkan oleh Vegapunk. Dan since Dragon adalah ibarat kawan rapat dia cuba untuk hentikan Dragon. Namun Dragon lebih melihat kepada bahaya yang mungkin akan berlaku pada masa akan datang. Yang lemah akan terus ditindas, yang kaya akan terus kaya, dan yang miskin akan terus merana. Sebab apa aku cakap yang Vegapunk cintakan kedamaian? Tengoklah dia dapat anugerah daripada Gorosei sendiri bukanlah daripada senjata berbahaya ataupun senjata masal yang membunuh banyak orang, tetapi senjata floral yang mampu untuk menukarkan belerang senjata kepada bunga. Kemudian dalam spoiler ini juga membenarkan pendapat banyak nakama-nakama Kimishko Verto di ruangan komen. Sebab aku ada baca banyak juga pendapat-pendapat korang yang mengatakan Kuma telah mengubahkan dirinya menjadi galang ganti buat jewelry Bonnie. So kat sini sekali lagi kita boleh melihat macam mana hati budi Kuma ni. Dahlah anak tu bukan anak dia, nak pula ada benih Celestial Dragon Barua tu dalam jewelry Bonnie. Dan janji yang dibuat oleh Kuma kepada Genie tu pun bukannya Genie masih hidup, Genie tak dengar pun janji dia tu, tapi Kuma sanggup sampai to the extent untuk menyelamatkan seseorang as he promised. Dan dalam spoiler ni juga kita dapat melihat sejauh mana celakanya pihak Gorosei ni. Walaupun Jegarsia mengetahui apa tujuan Kuma korbankan diri dia, tapi diorang sampai nak luputkan terus memori Kuma dari tubuh dia. Cuma aku still yakin dengan melihat scene macam mana Vegapunk dan Atlas mampu untuk hack balik sistem pertahanan yang dibuat oleh York sebelum ini, Vegapunk mampu untuk hack balik sistem memori Kuma supaya somehow Kuma dapat kembali jati diri dia. Cumanya pada aku mungkin perkara itu akan jadi worthless
in the future, sebab kita tahu mungkin sedikit sebanyak dapat menebak macam mana gaya penulisan jalan cerita Oda ni. Kalau dia nak bagi sedih, dia bagi sedih kau-kau punya. Tengok Mary, cukuplah macam mana kita sebagai lelaki yang gentleman boleh mengalirkan air mata hanya untuk sesuatu benda yang tak hidup pun, which is sebuah kapal. Ini kan pula seorang manusia, takkan tak banjir siut. Aku sangat yakin yang Kumar akan mati at the end of Egghead Arc ini, sebab penutup yang macam mana lagi yang kita boleh expect daripada jalan kisah Kumar ini melainkan berakhir dengan kematian Kumar bagi melengkapkan kisah tragis Kumar ini. Cuma aku harap ending hidup Kumar sesedih ataupun lebih sedih lagi berbanding kematian Going Merry. Dan apabila di anime kan, kita bakal melihat Kumar will be the champion of saddest story. Aku nak sangat Kumar mati di pangkuan Bonnie, atau if teori aku menjadi kenyataan, Dragon tiba di Egghead Island dan Kumar mati di pangkuan Ivankov dan dorang kenang balik memori dorang bersama sambil Bonnie menyanyikan balik lagu nikah yang suatu ketika dahulu pernah didendangkan buat Bonnie dan buat diri Kumar sendiri ketika ayah Kumar masih hidup, sambil roh Kumar perlahan-lahan meninggalkan diri dia. Aku harap sangat-sangat tolonglah Oda buat macam ni. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kali ini, and see you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi